Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Selamat Hari Raya. Sudah balik ke bandar ataupun ke bandar raya atau ke mana? Daripada melawat keluarga dan sanak saudara di kampung. Ada orang yang sudah balik daripada Sabah akan kembali ke Semenanjung ataupun ke Sarawak dan sebagainya. Apa pun saudara, kita ucapkan kepada anda salam sejahtera dan selamat kita bertemu dalam satu lagi program webinar yang dibawa khas oleh SME Corp Malaysia. Dan kita hari ini menumpukan perhatian kepada satu bidangan yang sangat penting bagi kesemua PMKS yang ada, ya, iaitu tentang dunia digital. Jadi tajuk kita ialah tentang PMKS berlumba di dunia digital. Dan kita akan menumpukan pada operasinya, pada segi penjenamaannya, pengiklanannya, dan juga dari segi penjualan dan sebagainya. Jadi ini kita akan mencari jalan petua-petua nasihat daripada dua tamu kita ini tentang apakah yang mungkin dapat kita congkilkan daripada mereka ini, strategi dan juga pendekatan yang tepat dan terbaik bagi perniagaan kita. Jadi bagi anda, pemilik-pemilik PMKS di mana juga anda berada, dengarkan perbincangan kita pada hari ini. Kita ada dua tamu kita yang kita bawa, ya. Seorang baru balik daripada Sarawak, balik beraya, dan beliau adalah Muhammad Faisal Shebli, pengasas M-Gate, ya. Dan untuk pengetahuan anda, saya ingin memberikan sedikit gambaran siapakah orangnya. Kejap lagi kita tunjukkan wajah orangnya itu. Beliau adalah seorang saintis data yang sangat-sangat percaya kepada pendekatan digital ini. Kerana itu dia seorang yang optimis dalam bidang ini. Beliau juga merupakan seorang jurulatih perniagaan dan memahami secara mendalam tentang bagaimana pendekatan yang terbaik dari segi membangun keusahawanan menggunakan teknologi digital dan data. Selain daripada itu, beliau juga berkhidmat dalam industri ini selama 15 tahun. Ya, beliau pernah bekerja di dalam JLC dalam dunia digital ini. Dan hari ini kita akan memberi kesempatan untuk dia berkongsi inspirasi dan nasihat kepada PKS atau PMKS untuk menggunakan data dan digital dalam mengembangkan perniagaan mereka. Dan beliau ada dua program yang terbaik yang boleh dikongsikannya. Satu dia panggil Dayana Peruma, bagaimana usahawan wanita di bawah naungan Telekom Malaysia telah dibantu dari segi perniagaan menggunakan platform mudah alih analytical perdagangan atau perniagaan melalui penggunaan data dan sebagainya. Keduanya, beliau juga terlibat dengan satu program dipanggil program transformasi digital e-bakat. Bakat ini bukan bakat-bakat menyanyi ke apa, ya. Bakat ini adalah Badan Kaki Tangan Angkatan Tentera. Ini adalah program untuk ditumpukan pada usahawan wanita khususnya di Kementerian Pertahanan yang ditaja oleh HRDC atau Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia. Beliau telah berjaya menjalankan program ini, dan program ini dikatakan mendapat penarafan 4.75 daripada 5 bintang yang diiktiraf sebagai program B40 pertama yang menggunakan teknologi digital. Jadi sebut sudah apakah wajah, bagaimanakah wajah orangnya. Jadi saya persilakanlah beliau masuk ke dalam studio. Silakan wajahnya disiarkan. Ya, Faisal. Ini dia. Jadi siapa yang ingin mengetahui tentang dia dan mungkin ada panjang cerita tentang dia, bolehlah nanti dia akan kongsikan nombor telefon ke apa ke, ya. Baik, Faizal, macam mana? Hari Raya okey? Assalamualaikum Nizal. Terima kasih ke SME Corp kerana menjemput saya. Ya, alhamdulillah okey. Hari Raya di Sarawak sangat meriah. 2 tahun kita tak raya bersama kan, dan memang very hectic lah. Ya. Maksudnya menyimpan dendam lah, ya. Pada yang ramai-ramai tu. Saya pun takut tengok. Selamat kembali ke Semenanjung Malaysia. Dan kita ada seorang lagi ni. Seorang lagi ni, beliau rakan saya ketika berada di dunia penyiaran. Ini kita dapat tengok sahabat kita iaitu Faisal. Sekarang ni saya nak memperkenalkan seorang lagi ni. Beliau adalah seorang yang merupakan seorang pemudah cara jenama, branding facilitator. Beliau adalah pemasaran digital, penumpuan pada pemasaran digital atau digital marketing. Beliau juga adalah pengarah kandungan kreatif.
Creative Content Director. Dan antara kemahiran beliau adalah tentang pemasaran kreatif, kandungan berjenama. Beliau juga adalah kepakaran juga dalam reka bentuk grafik. Dalam bidang ini beliau mengentasi pelbagai medium. Beliau sekarang ni banyak dipanggil untuk melibatkan diri dalam pembangunan usahawan oleh MDEC dan juga MARA. Sekarang ni beliau berada di Ipoh, mengadakan satu program bagi membangunkan, membina usahawan-usahawan di situ. Jadi, apa kata saudara, kita bersama dengan beliau. Beliau pernah memenangi beberapa anugerah dari segi pengisian ataupun kandungan kreatif ini yang dianjurkan oleh pelbagai pihak. Jadi, apa kata kita bersama dengan beliau? Beliau adalah Muhammad Jafni Abu Bakar, yang biasa orang panggil dia Mat Jab. Iaitu seorang pengasas kepada satu syarikat yang dinamakan Sifu Branding. Nampak? Ingat ya, ini bukan seorang juruterbang ya. Apa khabar Jafni? Waalaikumsalam, terima kasih Abang Nizal. Panjang betul introduction dia tu. Dah lama orang tak sebut nama saya tu. Nama betul saya tu hanya orang yang tertentu sahaja, sebab saya sudah menjenamakan nama saya daripada umur saya 15 tahun sehingga sekarang. So nama betul saya ni dah jarang disebut. So Abang Nizal je yang tahu nama betul saya ni. Jadi kita wawarkanlah ya. Jadi nak tahu nama penuh, Alhamdulillah. tapi biasa dipanggil Mat Jab. Betul. Itu nama sebab kita dalam industri sebagai seorang pengarah atau penerbit, nama saya dekat hujung rancangan tu kan diterbit. Itulah nama saya. So nama Jafni tu jarang pakai. So saya dah menjenamakan nama saya kepada Mat Jab. Itu kita penting menjenamakan diri sendiri ataupun menjenamakan produk kita. Di zaman digital tu penting jenama tu. Itulah dia. Jadi dah tahu ya. Itu dah bau sikit tu, belum lagi. Itu bau kulit. Baik, apa kata kita teruskan perbincangan kita ni? Tumpuan kita adalah kepada apa dikatakan sebagai berlumba atau PMKS, berlumba di dunia digital. Saya beri peluang untuk kedua-duanya untuk memberikan sedikit pandangan bagaimanakah penyertaan PMKS untuk benar-benar memanfaatkan dunia digital ini. Dari segi operasinya, strateginya dan juga analitikalnya. Saya berikan ruang ini pertama untuk Saudara Faisal kita. Saudara Tuan Faisal, silakan untuk menceritakan sedikit pandangan anda tentang bagaimana dunia digital dalam konteks PMKS. Baik, Alhamdulillah. Okey, seperti mana kita sedia maklum, kita di Malaysia ni terdapat dua lockdown ataupun PKP 1 dan PKP 2, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingatlah, disebabkan oleh virus COVID. Kenapa saya menceritakan ini? Kerana pada saya ini merupakan satu reset ataupun kita panggil sebagai blessing in disguise kepada dunia digital. Saya dah berkecimpung dalam bidang digital ni lebih daripada 15 tahun. 10 tahun sahaja mengambil masa untuk saya memberi penerangan, pendedahan kepada pelbagai agensi usahawan berkenaan dengan digital, tapi susah sangat nak faham. Bila melandanya COVID, semua orang stuck kat rumah. Dan aplikasi seperti Zoom menjadi satu kemestian. Padahal sebelum ini memang kita ada banyak aplikasi video conferencing, tapi disebabkan oleh kekangan ataupun keadaan pada itu semua menjadi terpaksa menggunakan teknologi tersebut untuk meneruskan perhubungan dan juga perniagaan. Baik. Jadi pada saya COVID ni blessing in disguise, dan dia telah orang putih kata accelerate ataupun melajukan penggunaan digital ni lebih daripada 10 hingga 20 kali kalau kita kaji. Jadi bagaimana impact penggunaan teknologi kepada industri kecil dan sederhana, SME dan micro entrepreneurs? Penggunanya lebih ramai dan ramai yang mula memahami apa kelebihan menggunakan teknologi, menggunakan digital, dan yang paling penting ialah data. Sebab as you know, saya di-introduce tadi oleh Saudara Nizal as a data scientist ataupun scientist data. Kerana data ini merupakan satu data is the new oil ataupun emas yang baru. Dengan penggunaan data ni ada banyak manfaat dia.
supaya kita tak shock sendirilah. Sebagai contoh, sebagai pendedahan, kalau kita nak meniaga benda yang simple-simple, macam tudung, macam ni perkara-perkara yang selalu orang cerita lah. Kalau saya cerita bisnes yang lebih kompleks, susah nak faham. So kita pergi kepada yang micro entrepreneurs. Kalau kita nak meniaga sesuatu perniagaan ni, kita tidak boleh lagi mengikut. Kalau orang ni buat perniagaan macam ni, kita pun nak buat perniagaan macam ni. Kalau bila tak laku, kita start menyalahkan macam-macam keadaan. So antara step pertama yang saya akan terangkan lebih detail selepas ni, dengan penggunaan data lah. Ini pendedahan yang pertama, saya ceritakan penggunaan data. Kita kena buat profiling. Kita kena, maksudnya, kita kena ada data di kawasan tempat yang tuan-tuan nak menjual tu. Apa jenis komuniti yang ada di situ. Barulah tuan-tuan fikir sama ada perniagaan ni boleh berjalan lancar atau tidak. Ini saya bagi pendedahan pertama, saya akan bagi lebih detail insyaAllah selepas ini lah. So itu pendapat saya lah, Nizar, sebagai intro ataupun entry point untuk discussion kita lah. Jadi orang-orang seperti Faisal ni agak sukalah, bukan suka dengan COVID, ya, jangan salah tangkap. Tapi kewujudan COVID itu sebenarnya memberikan kita suatu ruang besar. Kerana saya ingat lagi masa zaman-zaman saya di dalam dunia penyiaran dahulu, soal nak memayakan ataupun mendigitalkan pemikiran masyarakat kita ni bukan senang, susah sangat. Kita datang, kerajaan datang dengan lagu sayang IT, cinta IT, tetapi penyertaan masyarakat kepada dunia digital ni kurang sekali. Sekali datang saja COVID-19, tiba-tiba yang tak tahu jadi tahu, yang tak nak tahu kena ambil tahu. Dan sekarang ni semua dah tahu macam mana kena. Kalau katakan dulu orang kata ada banyak jurang, panjang atau besar jurangnya antara yang di bandar dan dengan di desa, tapi sekarang tidak lagi dah. Kerana orang desa pun dah tahu macam mana nak gunakan. Dia boleh main tekan-tekan, dia panggil delivery dan sebagainya kan. Jadi itu sudah berlaku. Sekarang ini dalam konteks perniagaan, tadi sahabat kita Saudara Faizal sudah bercakap bagaimana pendekatan penjualan, bagaimana pendekatan untuk meletakkan jenama kita ni ke hadapan, kerana sekarang ni semua orang gunakan kan. Seorang menggunakan digital media ni ataupun media digital ini untuk memasarkan atau menceritakan tentang perniagaan dia, menggunakan FB, menggunakan TikTok, menggunakan Instagram dan sebagainya. Jadi kebijaksanaan kita ialah apa? Untuk menyaksikan banyak-banyak lautan manusia yang menjual macam-macam itu, kita paling menerang dibandingkan orang yang lain. Jadi apa kata saudara, kita dengarkan ini, nama pun Sifu Branding. Kita tanya itu sama Sifu mah. Okey. Jeb, apa cerita Jeb? Right. I think saya sambut balik apa yang Faizal cakap tadi, Tuan Faizal cakap tadi. Ya. Sebenarnya COVID merubah segala-galanya. Kita kena reset lah kan. Kalau dulu kita meniaga di tepi jalan, tetapi ketika COVID tidak boleh meniaga tepi jalan. Sebab itu sedikit sebanyak membebankan banyak orang. Tetapi ada juga usahawan yang dapat menjana pendapatan yang lumayan ketika COVID sebab mereka sempat bertukar ataupun sudah bersedia untuk bertukar. Maknanya platform dah ada, mereka berniaga di platform maya dan mereka masih orang kata menjana pendapatan. Sebab apa? Bila saya merupakan generasi yang dilahirkan untuk menerima teknologi. Pada tahun late 90s saya sudah belajar tentang digital, saya sudah belajar multimedia, saya sudah belajar design, saya sudah belajar video. So itu adalah asas teknologi pada hujung 90-an, tetapi ketika tahun 2000 mereka di Malaysia masih belum banyak peluang-peluang atau channel-channel. Tetapi setelah berlakunya COVID, wow, impaknya terlampau orang kata tidak disangka. Kalau dulu orang nak pegang handphone tak banyak. Sekarang ni masa COVID paling kurang kita duduk dekat telefon 18 jam. Paling kurang 18 jam. Dan ini peluang yang diambil oleh usahawan-usahawan digital, usahawan-usahawan online untuk menghantar promosi. Kalau 10 tahun lepas kita mempromosi menggunakan channel-channel seperti television,
radio atau billboard. Tetapi ketika COVID, wow, ramai sudah berubah berada di handphone. Semua iklan keluar dekat dalam WhatsApp group, Telegram group, Facebook, semua. Dan ini perlu diambil, perlu diwawarkan. Dan setiap usahawan kalau meniaga, tak meniaga online, maknanya cacatlah perniagaan mereka. Kalau dulu duduk dekat ujung Ceruk Tok Kun pun boleh buat perniagaan. Bayangkan ketika PKP, orang yang meniaga buah buah mangga harum manis. Saya pun terjebak order harum manis daripada Perlis dengan menggunakan Instagram. Bayar online 3 hari sampai. Kita tak pernah terfikir orang meniaga ikan. Dia beli setengah tan ikan, dia buat Facebook Live, orang order ikan menggunakan Facebook Live. Orang meniaga sayur menggunakan Facebook Live. Itu tak berlaku sebelum COVID. Tetapi ketika COVID, orang menggunakan omni-channel, orang menggunakan teknologi untuk meniaga. Sayanglah kalau kita meniaga, kita tak boleh jenama. Sebab dahulu, bila nak buat iklan TV dekat TV mahal, kan? Sekali bayar mau RM7,000 atau RM8,000. Sekarang tak payah, kurang daripada RM50 pun boleh buat iklan. Yang itu yang kita nampak, teknologi akan bertambah laju dalam masa 2 ke 3 tahun. Itu je lah Abang Nizal. Okey, bermakna sekarang ni kita dapat gambaran, dua-dua sudah mengatakan pandangan sekarang bagaimana kita sebagai mereka yang terlibat dengan PMKS ini dapat memanfaatkan kerana suasana sudah kondusif kata orang, sudah serasi, orang sudah biasa, kan? Sekarang ni bagaimana kita nak manfaatkan. Apakah kita nak merebut semua ataupun ada pendekatan dan strategi tertentu. Jadi saya fikir kita rehat dahulu saudara. Kita tunggu 20 minit, kita rehat, 20 minit kita rehat. Kita rehat ketika kembali nanti baru kita congkel rahsia. Bukan congkel rahsia untuk memilih jodoh, tetapi untuk memilih jodoh dari sudut perniagaan. Apakah kesediaan ataupun apakah peluang-peluang dan ruang yang ada dalam dunia digital ni boleh kita manfaatkan. Jadi apa kata kita rehat seketika, kembali selepas ini untuk kita bersama dengan saudara Faisal dan juga Mat Jeb kita membincangkan tentang bagaimana kita berlumba dalam dunia digital ini dalam berniaga. Jadi apa khabar semuanya? Sekali sihat hendaknya. Dan sekarang ini kita ingin mengulangi bahawa ini adalah webinar PMKS Berlumba di Dunia Digital yang dibawa khas oleh SME Corp Malaysia. Dan kita ada dua tamu kita iaitu saudara Tuan Muhammad Faisal Shebli, pengasas M-Gate, sebuah syarikat yang menumpukan perhatian kepada data analytical. Dan juga kita ada saudara Mat Jeb, mudah dipanggil begitu walaupun nama penuhnya Muhammad Jafni Abu Bakar, yang merupakan pengasas Sifu Branding yang banyak menceritakan bagaimana menggunakan digital ataupun dunia digital ni untuk kita memaparkan jenama kita di dalam lautan perniagaan-perniagaan yang ada dalam dunia digital. Baik, kita terus kepada saudara Faisal. Faisal, tadi Faisal dah kata kita kena kenal pasaran kita. Soalan yang mungkin datang daripada PMKS ya, bagaimana ya? Nak guna macam apakah peralatan-peralatan ke? Apakah perlu ada sesuatu aplikasi ke untuk dia mengenal pelanggan dia ataupun pasaran-pasaran berminat dengan dia? Faisal? Baik.
Okey, sebelum kita pergi kepada kaedah ataupun metodologi bagaimana kita nak membuat business profiling kita, saya ingin share sebab saya seorang data scientist. So saya nak share dari segi statistiknya. Kalau kita lihat, kalau di ataupun Malaysia agak ketinggalan dari segi teknologi dan IT, saya tidak bersetuju. Kerana mengikut statistik daripada statistika, kalau kita lihat daripada 85% of total population di Malaysia, katakan 85% daripada total rakyat Malaysia, pada tahun 2022 ni, penetration terhadap internet sudah mencecah lebih kurang 88%. Dan 2025 kita akan mencapai lebih kurang 89.57%. Maksudnya cuma ada 15% gap daripada total 85% of population di Malaysia. Maksudnya digital, celik IT ni, apa tu celik digital telah pun dicapai. Dan kalau kita kata ramai tidak tahu, tidak pandai, pasal perempuan senang je. Pergi tengok TikTok, dia akan tengok macam-macam konten. Tak kisah akak mana ke, dia akan menggunakan TikTok untuk membuat pelbagai. So it's not easy. Dan nombor tanya, pernah pergi ke mana-mana tak? Sarawak ke Sabah ke? Takkan naik kapal, mesti naik kapal terbang. So untuk naik kapal terbang dia kena buat secara online. Jadi saya tidak setuju bila ada mana-mana pihak mengatakan adopsi ataupun adoption of digital teknologi dan connectivity kita tidak mencapai tahap yang sepatutnya. Sebenarnya ada, cuma kita tak erti nak interpret kepada kaedah ini. Dan penggunaan teknologi ini saya rasa lebih banyak kepada perniagaan sebenarnya. Kerana secara tidak langsung, selama saya membawa orang kata indication terhadap digital ni selama 10 tahun, tiba-tiba bila berlakunya COVID, macam mudah semua nak faham apa yang saya ceritakan. Jadi perniagaan saya pun alhamdulillah menjadi maju. Saya dapat banyak projek di waktu PKP lockdown. Seperti yang saya share tadi, dalam keadaan ramai yang gulung tikar, dalam keadaan ramai yang tidak dapat menerima keadaan, saya alhamdulillah dapat melaksanakan satu program yang kita ceritakan pada Rizal dan juga ditaja oleh pihak HRDC. So dalam keadaan lockdown, program tu ataupun platform tu diguna pakai untuk memberi pendedahan kepada PKS di dalam komuniti tentera, khasnya isteri tentera tu, untuk meneruskan perniagaan mereka lah. Jadi di situ satu kaedah yang saya mengatakan alhamdulillah kami ataupun syarikat saya berjaya menggunakan kaedah teknologi untuk meneruskan perniagaan. Jadi saya panggil ini sebagai pandemic proof teknologi. Tuan-tuan dan puan kena menggunakan teknologi digital kerana cuba kita ambil iktibar daripada keadaan PKP 1 dan 2. Ramai yang kecundang kerana bisnes model dan perniagaan yang sedia ada tu masih konvensional. Masih menggunakan kaedah yang orang kata seperti cara lama. Tapi kalau kita menggunakan kaedah digital, sebagai contoh, saya sebagai data scientist, saya juga ada perniagaan makanan. Saya bukan nak promote, saya nak beritahu saja sebab saya minat perniagaan makanan. Dan saya tidak ada kedai makan, saya ada centralized kitchen. Tapi saya distribute makanan-makanan ni kepada pengguna di rumah dan saya menggunakan digital sepenuhnya. Baik. Berbalik kepada soalan, bagaimana ataupun apa cara kaedah yang kita boleh gunakan dari segi digitalnya untuk kita mengenali perniagaan kita ataupun sebelum kita memulakan perniagaan. Ada dua yang saya nak share. Nombor satu, kalau tuan-tuan dan puan-puan arif, yang kita sebenarnya ada Jabatan Statistik ataupun di Statistik Malaysia. Saya pernah berkhidmat bersama mereka melaksanakan platform big data. Dan di dalam website mereka, dosem.gov.my, dekat situ ada satu portal yang mana kalau tuan-tuan nak melaksanakan perniagaan,
tuan-tuan boleh membuat analisis tuan-tuan sendiri di situ. You kena explore sebab sekarang dalam zaman digital, benda ni kita kena belajar sendiri ya. Cari pautan tersebut dan dia akan memberi banyak information yang penting. Sebagai contoh, kalau saya duduk di Damansara Perdana, kalau saya nak tahu komuniti Damansara Perdana ni berapa income dia. Okay? Sebab kita baru melaksanakan banci kan. Apa jenis pekerjaan yang sedia ada. Berapa ramai komuniti di sini. So bila kita mengenali ataupun memahami DNA potensi klien kita, barulah kita fikir kita nak berniaga apa. Sebab kalau seorang jual tudung, lagi 1000 orang jual tudung, what do you think untuk you dapat market share yang ni. So you kena fikirkan menggunakan data dan analytics tadi, pemikiran yang lebih orang kata ke depan. Jangan berniaga dengan cara kalau kawan kita buat perniagaan ni, kita pun nak buat perniagaan. Itu namanya kita macam try luck, try and error. Selalunya error. Bila kita error, kita menyalahkan macam-macam keadaan. Jadi itu bukan sesuatu yang betul lah. Satu lagi, kalau tuan-tuan boleh pergi kepada portal data terbuka, data.gov.my. Di situ ada satu ruang tuan-tuan boleh buat carian. Ini disediakan oleh pihak mampu sebab laksanakan projek data bersama dengan pihak kerajaan, agensi private. So daripada data tersebut, tuan-tuan boleh membuat analisa tersendiri. Tidak susah. Kalau you boleh main TikTok, you pun asalkan you minat dan you hendak teknik tersebut, bolehlah kita kalau ada sain bersama kat Semicorp, something yang saya boleh beri pendarahan yang lebih. So itu Nizar, sedikit yang saya rasa mukadimah bagaimana nak menggunakan data tadi sebagai Tadi ada sebut tadi apa .com.my untuk mereka yang berniaga boleh tahu lebih lanjut lagi. Apa nama pautannya? Portal data terbuka data.gov.my. Yang ini disediakan oleh pihak kerajaan. I think diselaraskan oleh pihak mampu. Data.gov.my ya? Data.gov.my. Ya. .gov. Untuk pengetahuan di setiap negara. Sebut betul-betul. Okay. Data.gov.my. data.gov.my. Saya tekan data.com.my tak menjadi. Dia kata balik rumah balik. Okay. Terima kasih Faizal. Okay, good information ya. Yang penting ialah macam mana kita nak kenal komuniti. Itu yang saya dapat tangkap itu. Kalau saya berniaga, kalau lah katakan tak fikir jauh-jauh kan, bayangkan kawasan kita ni mungkin ada dalam 20,000 orang penduduk. 20,000 orang penduduk adalah bermaksud kita mempunyai kapasiti 20,000 potensi untuk menjadi pelanggan kita. Tapi apakah mereka itu? Siapakah mereka itu? Maka cadangan yang dia beritahu oleh Faizal tadi ialah kenal pasaran. Maka bukalah data.gov.my. Di situ kita cuba kenal kawasan kita ni berapa ramai orang, siapakah mereka. Dan satu lagi saya fikir yang disebut adalah tentang jangan buat orang lain buat. Apa orang lain buat, kita tak buat. Orang jual kari kepala ikan, kita jual kari kepala. Cuba jual kari kepala lain ke? Maksudnya, jadi kita kena fikir strategi baru. Mengenal pasti apakah yang diperlukan oleh pelanggan ataupun pasaran, kita tambah nilai dengan menyediakan itu. Kalau katakan mungkin orang nak rasa kari kepala kambing, maka kita buatlah kari kepala kambing. Contoh, ya. Ini gurau saya. Baik, apa kata kita tanya pula dengan sahabat kita ni, Mak Jeb ni, Sifu. Sifu kalau dapat Mak Jeb pula cerita, bagaimana pula sekarang ni, ya, kita sudah ada syarikat, kita sudah ada ataupun kita sudah ada perniagaan kita. Tetapi macam mana kata saya Faizal tadi, lautan orang menjual. Macam mana kita nak lebih terserlah? Macam mana kita lebih nampak ataupun bagaimana kita nak memberikan orang nampak kita di dalam lautan perniagaan yang ada di dalam dunia digital ini. Ya, Sifu tolong mah. Okey. Kita permudahkanlah. Dalam lautan tu kita mesti nak berlumba kan. Kita takkan nak duduk statik, duduk situ menong, nak menunggu kan Manizal kan? Dalam lautan yang besar itu dengan usahawan yang berada, takkan kita nak duduk statik, kita nak berlumba. Kita tengok pada tajuk kita nak berlumba. Lautan digital.
Maknanya bila kita nak berlumba, kita perlu tahu siapa yang kita nak serve. Siapakah pelanggan kita? Macam Tuan Faisal kongsikan sebentar tadi, data. Dalam perniagaan, data penting. Dalam branding dan pemasaran, data cukup penting. Sebab bila kita nak berniaga, kita nak berlumba dengan usahawan-usahawan lain, janganlah kita buat benda yang sama. Dengan data yang cukup, kita boleh bercakap dengan hero kita. Saya suka pendekatan hero. Kenapa hero? Hero ini adalah pelanggan. Kita nak berlumba, nak sampai ke hati pelanggan. Dalam lautan digital, kita kena sampai kepada pelanggan. So dengan data yang cukup, dengan data yang lengkap, dengan teknologi yang betul, kita boleh sampai ke hati pelanggan. Pertama, bila kita sampai ke hati pelanggan, mestilah dia tertarik dengan tawaran yang kita ada. Dia dah tertarik, menarik, debabung. Barulah dia memikirkan untuk membeli. Betul? Dengan data yang betul, kita boleh bercakap dengan hero yang betul. Kan? Takkan kita meniaga tudung, kawasan area kita penuh dengan lelaki. Kita duduklah satu kampung. Paling kurang dalam kampung tu ada 3 je anak dara. Yang lain semua orang tua. Takkan kita nak meniaga tudung? Data yang kita terima 3 je. Macam mana? 3 je dalam kampung tu. Contoh, yang lain semua dah pindah. Duduk bandar. So kita perlu kaji data. So dalam zaman teknologi digital ni, kita mempunyai peluang untuk mencari pelanggan kita yang betul. Hero lah. Macam Faizal kata, kita buat kajian. Betul, saya setuju. Sebab bagi saya selalu cakap dengan pelanggan. Nak menjual susah sebab kita nak menjual kepada semua orang. Tetapi menjual kepada hero yang betul lebih mudah. Sebab apa? Dia dah tentu akan beli produk kita. Sama juga dengan branding. Branding ini kita nak sampai ke hati orang, kita nak sampai kepada pelanggan kita dalam perlumbaan ini, kita kena tahu kelemahan dia. Kelemahan dia apa? Dia ni mungkin senang terpetik dengan ayat-ayat emosi. Kan? Dia senang terliur dengan kesedapan masakan yang dimasak dari Central Kitchen. Dia mungkin terjebak mudah dengan tawaran-tawaran hebat 95%. So berlumba dengan tawaran, berlumba memberikan kelebihan dengan produk kita akan jadi lebih mudah jika kita tahu siapa pelanggan kita. Tak payahlah kita nak meniaga tudung. Cubalah kita meniaga kerongsang pula. Kan? Kalau orang meniaga tudung, kita buka kat sebelah dia kedai kerongsang. Kemudian dah ada orang kedai kerongsang, kita pula jual kedai anak tudung. Sebelah pula kita jual pencuci tudung. Sebab dah beli banyak. Dah tentu takkan nak pakai buang tudung tu bang. Mestilah kita jual pencuci tudung. So kita perlu kaji apa yang perlu di luar sana. Nak berlumba ni kena tahu, data penting. Bagi saya seperti membina jenama, saya akan melihat, buat kajian, buat bancian, buat penyelidikan tentang apa yang hero saya nak beli. Zaman teknologi ni kita kena gunakan. Contohnya, nak meniaga dekat TikTok, siapa yang duduk dekat TikTok? Nak meniaga dekat Facebook, kena tahu siapa yang duduk dekat Facebook. Kalau nak meniaga dekat Instagram, kena tahu siapa duduk kat Instagram. Dan yang paling penting bang, kalau meniaga, janganlah buka kedai fizikal sahaja. Kena buka kedai online dan kena ada kedai dekat Shopee, dekat Facebook, dekat TikTok, dekat Instagram. Perlu ada kedai-kedai anda. Itu zaman teknologi. Kalau buka kedai sendiri dekat belakang, tak ada promosi pun susah. Zaman teknologi ni promosi semudah satu share. Bagaimana kita nak share? Kita kena rajinlah sharekan informasi kita kepada kawan-kawan. Itu yang terjadi zaman sekarang. Terus senyap. Okey, begitulah. Dah nampak kan? Pertama saya nampak tadi tentang perlunya pemikiran Blue Ocean Strategy.
atau strategi lautan biru ini. Bermakna dalam lautan orang buat tudung, kita buat tambah nilai. Cantik tadi, ada kerongsang. Yang ini ada anak tudung. Jadi bermakna kita menambah nilai. Jadi kita tidak bersaing dalam keadaan lautan manusia yang menjual itu, kita akan takut tenggelam. Itu dia. Lalu tadi tentang nak menggunakan semua digital ini ataupun semua platform digital ini, kita kena ada ilmu. TikTok siapa guna? LinkedIn siapa pula guna? Pasaran macam mana menggunakan apa? Iaitu satu pendekatan yang menarik. Nanti kita akan bertanyakan lagi kepada Sifu kita ini. Baiklah. Sekarang ini saudara kita ada 20 minit lagi, 25 minit. Untuk rumuskan nanti kita bagi 20 minit ini, saya nak bagi ruang untuk kita rehat. Kalau ada di antara anda soalan-soalan nak kemukakan kepada kami, sila kemukakan kepada platform kami di dalam SME Corp ini untuk kita dapat menyampaikan soalan ini kepada tetamu-tetamu kita. Kita rehat dahulu. Dan kita akan kembali selepas ini untuk kita membuat sedikit rumusan selain daripada mendapatkan lagi 2-3 topik ataupun perkara yang mungkin saya inginkan dua-duanya untuk menjelaskan, insyaAllah. Jadi kalau rehat seketika, kembali selepas ini ya. Okey, kembali kita. Sekejap aja. Tak sempat nak minum ya? Tak apa. Boleh minum lagi. Kita kan nampak pun. Baik saudara. Anda bersama dalam satu program yang dinamakan webinar PMKS Berlumba di Dunia Digital yang dibawa khas oleh SME Corp Malaysia. Terima kasihlah sangat. Sembang-sembang tentang hal ini, saya teringat, sama-sama kita cerita ni, bagaimana nak tahu lebih lanjut lagi tentang bagaimana menggunakan teknologi ini. Jangan anda risau ya. Yang kita sebutkan bersama dengan tetamu kita ini adalah pengkhususan mengenai penggunaan digital dari segi bagaimana memasarkan, memahami dan sebagainya. Dan kita ada nanti, saya akan cuba berkongsi dengan anda bagaimana SME Corp boleh membantu. Ini nanti selepas kita dapat sembang dengan dua tamu kita ini. Baik, kalau boleh kita nak dengar dua-dua sekali ke depan ini. Kita nak bersama dengan bersembang ni. Ini bersembang ada beradik 3 orang. Okey, kita ada Faizal, kita ada. Jadi macam mana? Ni kiri kanan saya dah ada ni. Seorang ada boleh dicalonkan, seorang sudah tak boleh dicalonkan lagi. Melainkan kalau dia berminat untuk dicalonkan. Kita faham saya lah ya. Baik, kepada Faizal dan juga kepada Mak Jeb ya. Oleh kerana kita sekarang ini menceritakan tentang berlumba di dunia digital ini, tadi kita dah sebut tentang Blue Ocean Strategy, Faizal ada sebut tentang memahami sasaran ataupun pelanggan kita ataupun kawasan atau pelanggan kita. Begitu juga dengan Mak Jab ada ceritakan tentang bagaimana kita kena tahu menggunakan platform TikTok untuk apa dan sebagainya. Baik, soalan saya kepada keduanya ialah semua orang sudah menggunakannya. Semua orang sudah pandai menggunakan dunia digital ini. Tetapi pandai nak berstrategi itu mungkin saya fikir masih lagi perlukan sedikit bimbingan lah. Sebagai seorang ataupun sebagai yang dalam dunia strategis ini, dalam dunia analytics ini, apa yang boleh kita berikan kepada pemilik PMKS ini untuk dimanfaatkan supaya dia tahu selepas ini terus dia boleh buat. Bagaimana pula dengan saudara Mak Jeb? Kita tahu Mak Jeb disebut tadi tentang penjenamaan. Tetapi ada beza tak nak membezakan dari segi menjenamakan dengan memasarkan? Marketing versus branding. Yang ini di antara yang saya ingin bercakap lah. Kalau boleh dapat anda bersetuju, siapa nak mulakan dahulu? Kiri dan kanan saya ini. Angkat tangan? Okey. Jeb dulu. Baik, sila Jeb. Tak, dia dulu. Bagi Faizal dulu. Bagi orang muda dulu. Okey. Ingatkan dia angkat tangan tadi, dia nak dulu. Rupa-rupanya silau.
cahaya imannya itu nampak ya. Okey, Faizal. Untuk pengetahuan anda ya, Faizal sekarang ni ada di pejabatnya itu kari kepala ikan. Jadi itu sebab dia dapat bertenaga sedikit dibandingkan orang lain. Baik, silakan Faizal. Okey, kalau kita lihat dari segi apa yang dibincangkan, khasnya daripada apa yang saya kongsikan daripada tadi. Pertama sekali saya memberi mukadimah berkenaan dengan betapa pentingnya perubahan mindset ataupun reset strategi disebabkan oleh COVID, dan penggunaan digital menjadi satu kemestian pada semua orang, khasnya kepada usahawan kita. Dan saya menceritakan berkenaan dengan statistik penggunaan internet di Malaysia, dan alhamdulillah kita sudah mencapai 88% daripada 85% total population. Jadi dekat situ kita dapat lihat penggunaan teknologi semakin naiklah, dan hopefully connectivity kita semakin baguslah setiap hari insya-Allah. Dan kemudian saya memberi penerangan ataupun dedahan berkenaan dengan bagaimana kita gunakan data untuk memahami landscape prospek perniagaan, peluang perniagaan yang ada. Dan saya memberi satu link yang mana kita boleh gunakan portal data terbuka negara kita, data.gov.my. Kat situ ada banyak data yang tuan-tuan boleh download untuk membuat analisa lah. .gov, sorry. Jadi kalau kita lihat next step untuk menjawab soalan Nizal tadi, apakah langkah seterusnya untuk kita memulakan? Kerana ramai yang dah menggunakan, ramai dah tahu menggunakan WhatsApp business account, IG, WhatsApp. Tapi mungkin setakat mengguna sebagai pengguna biasa. Kita kena jadi lebih strategik tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena mempunyai pemikiran analitik. Pemikiran analitik maksudnya kalau saya melakukan seperti ini, apakah yang akan berlaku selepas ini? Itu yang ramai kita tidak diterapkanlah kemahiran ini, kerana ramai yang mencuburi dalam bidang perniagaan ni lebih kepada nak mencuba, right? Tak salah mencuba, tapi kita kena bijak. So kalau kita ada pemikiran secara analitik tadi, insyaAllah setiap tindakan kita akan kita laksanakan dengan lebih strategik dan kita ada data untuk backup. So antara semua teknologi digital yang sedia ada, ingin tuan-tuan dan puan-puan fahami. Kalau tidak tahu yang ini tidak apa, mungkin ramai tahu. Tolong fahami konsep ni ataupun sistem ni. Kita panggil sebagai Customer Relationship Management System, CRM. Okay? Ada macam-macam brand di luar, dia free, ada yang berbayar ya. CRM, Customer Relationship Management System. Di situ, tuan-tuan dan puan-puan boleh menyimpan semua rekod yang berkenaan dengan customer yang tuan-tuan pernah serve. Okay? Maksudnya kita ada, ataupun secara layman ataupun secara macam bahasa biasa lah, kita panggil sebagai database. Ramai orang kata database. Database ni ada banyak. Excel pun database juga. Tapi kalau kita menggunakan sistem CRM tadi, bukan sahaja kita menyimpan maklumat pelanggan kita yang sekarang, kita boleh menyimpan maklumat pelanggan kita yang akan datang. Okay, maybe nanti Tuan Jasni boleh share bagaimana cara untuk mengumpul data-data daripada pelanggan-pelanggan yang bakal datang berdasarkan aktiviti marketing yang sedia ada. Ya, itu I think expert seperti Encik Jasni lebih arif untuk menceritakan tu lah. Tapi di dalam CRM ni kita boleh letak segala information kita berkenaan dengan apa jenis produk yang pernah kita. Jadi kalau kita nak melaksanakan retention strategy ataupun kita nak customer ni datang balik kepada kita sebab kita ada produk-produk baru ataupun kita ada feature-feature baru, kita masih boleh berhubung dengan mereka melalui sistem ni, dan sistem ni boleh menghantar information yang tuan-tuan nak, sama ada sebab kita boleh integrate, kita boleh pass through WhatsApp account business ataupun kita boleh gunakan IG, tak ada masalah sebab dia ada integration. Minta maaf kalau certain bahasa yang saya gunakan ni maybe ada yang kurang faham. Tapi tuan-tuan dan puan, ini adalah bahasa yang paling mudah, dan kalau di negara lain ini adalah perkara yang semua orang tahu.
Mungkin kita ada yang tahu, ada yang tidak, tapi tak apa, kita belajar. Okay? Kita jangan, sebagai usahawan, kita jangan sentiasa hanya memikirkan benda-benda yang ringan saja. Saya tak nak fikir benda yang kompleks, saya nak fikir yang ringan saja. Dan perniagaannya akan ringan je lah. Jadi bila ringan terus tak ada, dan you jangan salahkan market ataupun salahkan keadaan. You belajar sesuatu yang barulah. Okay, di situ saya rasa saya dah merangkumkan daripada kepentingan data tadi dan juga blessing in disguise bila berlakunya COVID, di mana digital menjadi satu kemestian dan pautan untuk kita mendapatkan data-data untuk kita analyse dan jenis sistem yang kita nak gunakan, iaitu CRM tadi. So, dia adalah satu ekosistem yang penuh. Tuan-tuan dan puan-puan berminat, saya bukan menjual, saya hanya share saja. Kita ada CRM sistem tu, boleh berhubung kait dengan pihak Nizal dan pihak SME Corp lah, serendah RM1 sehari untuk memiliki sistem seperti ini. Jadi ada banyak brand di luar sana you boleh guna, tapi jangan tidak menggunakan digital. Handphone kita ni, tuan-tuan, adalah nyawa. Saya sebagai usahawan, ini adalah antara nyawa saya lah. Sebab semua maklumat berkenaan customer, berkenaan dengan produk saya ada di sini. Dan jika saya dipanggil untuk buat apa-apa jenis demo, saya boleh buat sekarang. Tidak menjadi masalah. Jadi itulah yang saya rasa end-to-end lah berkenaan dengan data dan penggunaan dan apa jenis sistem yang kita boleh guna sebagai langkah pertama untuk usahawan meneraju bidang digital je lah. Ya. Jadi banyak yang telah diberikan oleh Faisal tadi. Jadi saya pandanglah sekarang ini handphone anda dengan penuh kasih dan sayang. Kerana segala-galanya di sini. Belajar macam mana menggunakannya, bagaimana memanfaatkan. Sekarang jangan sekadar nak mengorder ataupun memesan barangan, nak beli dan sebagainya. Beli satu hal, tapi bagaimana kita menggunakannya untuk kegunaan perniagaan kita. Jadi ada di antara perkara-perkara yang disebutkan itu, saya rasa kita ambil kira dengan serius ya. Umpamanya jangan berdiri ataupun jangan duduk di takat itu saja. Kita kena keluar daripada itu. Kita kena mencuba tahu kalau kita mahu. Jadi kalau kita mahu, kita kena tahu. Tahu apa? Tahu tentang perkara-perkara baru dalam dunia digital ni ataupun aplikasi-aplikasi baru yang boleh kita manfaatkan. Ini semua kita perlu tahu. Cantik yang disampaikan oleh Faisal tadi. Baik, kita terus kepada Sifu kita, Master Jeb. Jeb, bagaimana tadi saya dah sebut tentang perbezaan antara marketing dan branding, apakah sama atau beza dan macam mana dalam dunia digital ni kita nak memanfaatkan kedua-duanya? Okey. Kita lihat perubahan yang berlaku 10 tahun yang lepas di mana digital merupakan platform nombor 1, di mana pengiklanan sekarang berada di platform digital. So bila dah berada di platform digital, pembeli lebih cerewet sebab mereka mempunyai pilihan untuk memilih. So setiap usahawan, setiap perlu memberikan tawaran yang paling hebat. Bila kita buat tawaran itu, setiap perniagaan perlu ada pemasaran. Itu yang sekarang orang kata digital marketing. Digital marketing maknanya kita memasarkan secara digital. Dulu pasaran kita, pemasaran ni kita menggunakan banner, banting, billboard, radio, newspapers, pamphlet, dan itu merupakan tradisional secara offline atau online. Sekarang dah ada zaman digital. So digital marketing penting dan branding pun penting. So dalam perniagaan, orang sebut kena buat branding, kena buat marketing. Kebanyakan orang buat marketing. Paling penting marketing dalam zaman digital. Right. Saya nak memberi dua benda yang perlu dibuat serentak. Marketing kena buat, branding kena buat. Kita ambillah satu analogi. Ramai usahawan dia buat marketing je, dia tak buat branding. Sayang. Kita ambil analogi marketing. Marketing ni contohlah kan. Contoh saya ini seorang jejaka yang belum berpunya. Ingin menawarkan kepada seorang, saya nampak seorang gadis cantik jelita. Saya ingin, contoh je, namanya contoh. Puspa. Contoh Puspa. Namanya Puspa. Saya tertarik kepada Puspa. Contoh je. Kan? Tetapi contoh. apa yang saya buat? Contoh, proses saya mengajak Puspa keluar makan merupakan satu proses marketing. Memasarkan diri saya supaya Puspa boleh
membuat keputusan menerima saya. Itu marketing. Alright? Dan Puspa mempunyai keupayaan untuk memilih. Dia akan memilih. Dia tengok saya punya branding pula. Mamat ni pakai kereta apa? Pakaiannya pakai mana? Pakai coat ke? Pakai kemeja? Bawa kereta Honda ke? Bawa kereta Pro 2? Contoh. So, kereta lembu. Wanita bernama Puspa akan memilih berdasarkan branding. Dia memilih ajakan saya daripada pandangan dia, persepsi dia. Oh, Mamat ni bawa Honda, okey lah. Oh, Mamat pakai coat, okey lah. Mamat ni beside handsome macam pengacara TV lah. So, branding dan marketing perlu seiring. Kau nak ajak orang keluar, orang tu nak memilih kau berdasarkan branding kau. Nampak tak, Bang? Perbezaannya. Dan ramai orang membuat tawaran tapi brandingnya cabuk. Kan? Dan macam mana orang nak beli kalau orang tak percaya pada engkau, persepsi engkau. Engkau bawa motor Honda. Walaupun Honda tapi naik motor Honda, pakai selipar, tak berkumis tapi tidak berjaga. So branding dan marketing zaman digital penting. Sebab dia boleh Google, dia boleh buka Instagram, dia tengok branding. Mak Jeb ni kaki kucing. Tak pandai bergaya. So branding itu perlu dibuat di setiap platform kita. Sebagai usahawan, anda perlu buat marketing untuk membuat tawaran. Dan anda perlu buat branding untuk memberi kesenangan kepada pelanggan untuk membuat keputusan untuk memilih anda. Right. Pertama, dulu orang buat branding, dia buat je, dia bagi orang tengok. Sekarang tak boleh, bang. Buat branding kena minta dapat nombor telefon. Macam Tuan Faizal cakap tadilah. Dia buat iklan video, buat video-video orang tengok tapi tak ada tindakan. Branding juga, tapi orang tengok tapi tiada tindakan. Zaman digital, kita buat branding, kita nak nombor telefon. Kita perlu ada tindakan untuk mencari data. Supaya bila ada data, barulah senang kita meniaga. Buatlah marketing, buat video live. Tapi duk berkongsi-kongsi konten, tapi tak dapat nombor telefon. Zaman digital, nombor telefon is king. Data is king. Bila kita ada nombor telefon, kita ada maklumat tentang pelanggan, senang kita jual balik untuk the future. So zaman digital ni bagi saya, kita bila macam saya berkongsi pada usahawan pagi tadi, saya kata, korang buat apa marketing kau? Saya buat live. Right, kau buat live, kau buat apa? Saya bercerita tentang produk. Dapat tak nombor telefon? Tak dapat, rugi. Kalau buat live, kita nak data, kita nak tarik orang untuk bagi kita nombor telefon. Supaya data itu adalah untuk kita buat close sale selepas ini. Buat kontes, buat video, orang tengok je. Kan? Tengok TV, orang tengok. Tak, orang tak membeli. Sebab zaman digital, data, nak mendapatkan nombor telefon orang yang berminat dengan produk kita paling penting. Setuju tak Tuan Faizal? Itu kewajipan kan? Tak apa. Wajib tu. Wajib. Sambut dia data. Orang yang macam saya akan menggunakan emosi untuk mendapatkan nombor telefon. Saya buat iklan, saya nak nombor telefon. Saya buat Facebook Live, saya nak nombor telefon. Saya nak nombor telefon supaya senang saya tahu siapa yang berminat dengan produk saya. Sebab nombor telefon ni adalah data, bang. Sebab kita tengok pada zaman teknologi selepas PKP, orang duduk dekat handphone 18 jam, bang. Tak ada charger, orang takut, bang. Bateri handphone mati, orang takut, bang. Orang nak. So kita kena faham. So kalau kita dah ada data, senang kita hantar WhatsApp. Senang kita hantar iklan. Senang kita hantar maklumat supaya 7 kali dia tengok video kita, confirm dia beli, bang. 7 kali dia lalu tengok billboard kita, barulah dia terfikir nak mencari nombor telefon. So zaman teknologi ni kita kena gunakan sebanyak mungkin method untuk mendapatkan nombor telefon. Itu dia. Data, bila kita cerita tentang data, saya selalu buat kempen, kita kena buat strategi. Usahawan kena ada strategi. Strategi bukanlah untuk menjual. Strategi adalah untuk menjadikan mereka dari pembeli kepada pengguna. Dia tengok, kemudian dia jadi pembeli, kemudian dia jadi pengguna. Dan seterusnya anak-anak keluarga akan menjadi pengguna.
Ini yang kita kena tahu. Data, zaman teknologi ni, data, nombor telefon nombor 1. Email orang kurang buka. Handphone orang akan sentiasa buka bang. Terutamanya WhatsApp. Kedua Telegram. Itulah saya punya pengisian. Branding kena buat, zaman teknologi ni memang kena buat. Nak berlumba kena buat branding, kena buat marketing, dan tujuan kita bukan untuk menjual. Tujuan kita adalah untuk mencari data. Dan kita jual bukan hari ni, kita jual minggu depan akan datang. Itu dia. Bermakna continuity, ada engagement, ikatan yang berpanjangan. Betul. Dia tidak macam touch and go yang sesuai hanya untuk plus highway. Gitu. Okey. Baik, saudara, kita dah dengarkan pandangan kedua-duanya, kita dah tahu sedikit sebanyak betul-betulnya. Saya buka talian kepada anda ataupun buka ruang bagi anda untuk bertanyakan soalan. Kita ada soalan dengar ceritanya dan boleh kita dengarkan apakah soalannya. Saya ada soalan tuan, selain data.gov.com.my, bagaimana nak mendapatkan data? Ada cara menyimpan data yang betul? Yang saya fikir soalan ini ditujukan pada saintis je lah. Tapi mungkin kalau nak ditambah nilai boleh secara sifu branding kita, si Mak Jeb boleh tolong sambut. Mungkin Faisal mahu memberikan sikit reaksi kepada soalan tadi. Ya, sumber-sumber data untuk perniagaan actually ada banyak. Data.gov.my, data.gov tadi tu salah satu yang kita boleh refer. Tapi kalau kita rajin pergi kepada Department of Statistics ataupun Jabatan Perangkat Malaysia, sebab di situ ada banyak maklumat ataupun information berkenaan dengan census banci baru ni kan. Jadi you boleh juga download data-data daripada platform tu untuk membuat analisa lah. Soalan menyimpan data tu ada banyak. Cara paling mudah ialah kita simpan di dalam folder kita sendirilah. Maksudnya di dalam handphone ataupun laptop kita sediakan satu folder. Sama ada kita nak simpan di dalam folder kita ataupun file sistem kita. Sama ada kita nak simpan di dalam laptop ataupun komputer kita. Ataupun saya sarankan kalau boleh tuan-tuan perempuan gunalah teknologi cloud. Ada banyak, ada cloud, ada Apple Cloud, ada banyak lah. So kalau depend lah, kalau nak guna yang free dan storage-nya tak banyak. Kalau nak guna yang ada storage lebih besar dan you kena subscribe lah. So murah, I think RM3 sebulan macam tu kan. Tak menjadi. Saya kalau tidak ada cloud, habis. Saya ada cloud juga, data scientist, saya ada cloud. Saya ada banyak sangat data. Dan data tu saya guna hari-hari lah untuk saya refer. Cantik. Satu lagi cara tadi yang kita guna, kalau kita gunakan penyimpanan data secara personal. Kalau kita gunakan yang saya sarankan tadi, Customer Relationship Management System, dekat situ you dapat simpan data yang lebih banyak ataupun lebih kaya. Sebab bukan saja berkenaan dengan produk, berkenaan dengan masa dan macam-macam lah. You just Google saja apa CRM, dekat situ you boleh memahami apa konsep dan feature-nya. Ya. Saya harap saya menjawab soalan ya. Baik, terima kasih. Dan kita ada soalan lagi. Nanti kita tunggu soalannya. Apakah soalannya? Tadi untuk pengetahuan anda, siapa yang memberi soalan tadi, saya tak dapat tangkap tadi. Soalan tadi bila sebut tentang www.data, tak betul dia punya pautan tu. Dia adalah www.data.gov.my. Jangan tambah com, tak ada com dah. gov.my. Baik, kita teruskan pada soalan yang datang daripada Kupis Perlis Hemoy. Amboi, nama. Daripada Perlis ni. Okey. Saya buka trading company menggunakan platform Alibaba.com. Okey. Atau TradeIndia.com dan Go4Business.com. Pelbagai produk 65, saya tak faham itu, data-data dalam menggunakan apa yang diperlukan di pasaran antarabangsa. Kenapa kurang IKS, Bumi Putra dan kaum muda menceburi aktiviti sebegini? Apa pandangan anda? Jadi soalan ini ditujukan kepada kedua-duanya. Saya fikir ini banyak kepada Faisal untuk menjawabnya. Mungkin nanti saya nak dengarkan rumusan pada dua-duanya dan mungkin Mak Jeb boleh terus rumuskan sekali. Baik, Faisal,
Macam mana? Banyak dia katakan bahawa anak-anak muda yang kurang menggunakan platform yang telah disebutkan oleh kawan kita barangkali dari Perlis ini. Ya. Saya gembira lihat Tuan ada relationship dengan Alibaba.com. Ya. TradeIndia.com. Sebagai pengetahuan, syarikat saya dan saya personally pun adalah antara company yang merupakan business partner kepada Alibaba.com. Kami telah terpilih sebagai independent software vendor ataupun ISV lah. Pada mulanya, ada banyak platform data yang boleh digunakan seperti Amazon dan banyak lagi lah yang daripada US. Tapi saya kurang berminat kerana saya merasakan, bukan saya promote Alibaba, tetapi saya rasa mereka lebih faham persona perniagaan kita sebagai rakyat di Asia. So dia punya culture dengan kita lebih kurang sama. So menjawab soalan, kenapa golongan muda tidak menggunakan kaedah ataupun metodologi ini? Ini lebih kepada awareness tuan-tuan, pada yang bertanya tadi. Kerana pada mulanya saya sendiri pun tidak ada pendedahan yang cukup. Until bila saya start orang kata ada business relationship dengan Alibaba.com, mereka banyak membantu syarikat saya. Kerana saya membina satu sistem berkenaan dengan e-logistik untuk pemindahan minyak untuk lori minyak lah. Jadi sekarang kami tengah bekerjasama insyaAllah untuk memasarkan platform ini ke luar negara. Sebab kenapa? Sebab selepas pandemik ataupun post pandemik, antara industri yang akan naik dan terus menaik dan tak pernah turun walaupun COVID adalah industri logistik. Dan saya dalam bidang itulah. Selain daripada kari kepelikan tadi kan, saya juga membina sistem untuk logistik. Banyak benda saya buat because it's all about data. Jadi pendedahan lah tuan, yang tu saya nampak agak kurang awareness. Dan I think mereka pun tengah melaksanakan banyak program secara international lah. Rajin-rajinlah melawat website mereka, di situ ada banyak kempen. Banyak benda juga itu yang saya cuba baru rumuskan sedikit. CRM system, belajar cari tentang customer relations marketing system untuk dapatkan maklumat bagaimana kita boleh berurusan dengan customer atau klien kita, pelanggan kita. Bila ada sebut tentang cloud, bukan ke laut ya. Kalau anda tidak menggunakan cloud, anda akan ke laut. Okey, jadi kena manfaatkan cloud ini. Penggunaannya sangat mudah, tidak lagi memikirkan tentang hard disk ni ataupun cakra yang berat-berat ni kan. Baik, itu antara perkara yang disebut. Dan akhir sekali saya nak sentuh ialah tentang kalau kita nak, kalau kita perlu, kita kena mahu, dan kalau kita mahu kita kena tahu. Jadi semua ini berdasarkan kepada anda lah. Anda kena bijak sana, bukan setakat bijak sini. Kena pergi jauh sana, tahu untuk anda fahamkan lagi. Baik, kita terus kepada Mak Jeb. Kalau mungkin anda, nanti ada satu soalan lagi nampaknya. Okey, soalan kita tunggukan. Saya online tuition teacher. Guru tuition ya, secara talian, dalam talian. Boleh beri pendapat macam mana nak brandkan servis saya ini? Terima kasih. Cikgu, perlahan, sejap. Jadi branding ni, siapa lagi? Kita tanya sama Sifu mah. Okey. Mak Jeb, macam mana? Dia seorang guru tuition. Dia nak brand, macam mana? Okey, mudah. Zaman dia mudah je. Sebab branding ni sebenarnya adalah kita kena bercakap kepada apakah masalah yang kita nak selesai. Sebab branding is all about solving people's problem. Bila kita create sesuatu perniagaan, kita menyelesaikan masalah. Setiap perniagaan yang kita buat sebenarnya, bila kita tanya diri sendiri, kau buat perniagaan ni untuk apa? Step nombor 1 kita berniaga adalah untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita berniaga produk yang tidak menyelesaikan masalah, apa guna dia? Apa yang Tuan Faizal buat? Dia menyelesaikan masalah data. Dia menghimpunkan data, menganalisis data. Sama juga dengan cikgu tuition. Jangan promote tuition. Promote apakah masalah yang anda selesai. Branding ini adalah menyelesaikan masalah. Apa yang kita bantu. Bagaimana? Okay, tip nombor 1 Rosie, nama dia Rosiana. Pertama, tips nak buat branding untuk apa-apa. Apakah masalah yang kita selesaikan? Nombor 2, bagaimana kita membantu menyelesaikan masalah mereka.
Dan nombor 3 yang paling penting. Tip 1 adalah masalah. Apa masalah yang kita selesai? Solusi. Nombor 2, solusi apa yang kita bagi untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, tuition anda ni bagi apa kelebihan dia. Dan nombor 3, T, transformasi. Apa yang berlaku jika mereka bekerjasama dengan anda. So, setiap branding, setiap produk yang anda buat perlu ada 3 M. Dia 3 benda ni. M, masalah, kita selesaikan. S, solusi yang kita bagi. T, transformasi yang berlaku. Jika anda applykan produk anda, jenama tuition anda menggunakan teknik MST ini, insyaAllah branding anda atau produk anda menyelesaikan masalah sebab anda mempunyai solusi. Dan anda sebenarnya membantu hero daripada tak tahu kepada yang tahu. Ini formula branding saya. MST. Masalah, solusi dan transformasi. Kita berniaga ni kita nak menyelesaikan masalah. Sebab apa? Bila orang ada masalah, kita ada solusi. Dan apabila kita ada solusi, kita membantu daripada tak tahu kepada tahu. Yang daripada tak ada masalah kepada tak ada masalah. So tuition ni kita nak brandingkan dia pada ibu-ibu bapa yang mempunyai anak yang kurang mahir dalam bidang matematik, bahasa Malaysia. Kami mempunyai solusi untuk membantu mereka untuk belajar dengan lebih mudah. Dan transformasi yang berlaku. Ramai anak murid yang belajar dengan kami sudah berjaya ke jenjang pelamin. Tu bang. Itu saya gunakan formula MST bang. Masalah, kita datangkan solusi. Lepas solusi, kita ada transformasi. Baru menjadi. Yeah. Baik, bila cerita tentang membantu ini, anda ada masalah. Anda ada masalah dari sudut bagaimana berniaga, macam mana menggerakkan perniagaan kecil dan sederhana atau mikro kecil dan sederhana. Anda jangan risau kerana SME Corp ada penyelesaiannya. Kami datang dengan My Assist. Ceritanya begitu ya. Jadi saya sebelum kita nak tutup ini, lepas ini kita ada rehat sedikit. Lepas sedikit rehat, kita nak memperkenalkan anda kepada bagi mereka yang tidak mengenali lagi My Assist ini, kerana My Assist ini adalah satu pendekatan bagaimana SME Corp dapat membantu anda. So, yang dikatakan tadi, anda ada masalah, dia ada solusi dan solusi itu ada, harapkan supaya anda ada transformasi selepas itu. Kita rehat dahulu, kembali nanti kita cerita sedikit tentang My Assist dan kemudian kita minta kedua-duanya buat rumusan. Baik, saudara, rehat, kembali selepas ini. SME Corp has always given us basis of training, guidance, support, alright, and we have monthly meetings to ensure that we leverage between the networkings among the SMEs within the industry and also how we can work into moving into other industries as well. Definitely, it has been in a lot of ways that SME Corp has helped us to transform. Among others is the digitalization part, whereby as you see, we are providing halal solutions and that comes under the framework of digitalization. And surely SME Corp has been the catalyst for our transformation. So, terima kasih SME Corp. And then saya harap kebanyakan lagi pulsa-pulsa di sana bersama-sama berjuang bersekali dengan SME Corp dan boleh benefitkan all the matlamat yang untuk di Treasury. Well, we hope that since they are actively promoting small industries in Malaysia, other newer industries should join in. Just like us, we are member of the SME community. So do come and participate in the program. And join as many seminars as possible to learn what are the developments that SME would like to provide for the country and we can join in. Saya sebagai usahawan mengharapkan pihak kerajaan memberi perhatian dan melihat kepada sesebuah syarikat yang berpotensi untuk berkembang maju di masa akan datang. Jangan lupa like dan follow akaun Instagram, social media SME Corp Malaysia. Follow media sosial SME Corp. Thank you SME Corp and don't forget to follow SME Corp social media accounts. Bye. Itulah tadi saudara, kita sudah dengarkan tentang apa yang dibawa oleh SME Corp yang telah pun diceritakan oleh pemilik-pemilik PMKS tadi. Saya ingin tambah sedikit, tadi ada
Mak Jab ada sebut tentang kita perlu, kita kena menyelesaikan masalah kan. Kita kena tahu masalah dan cari solusi, kita akan menawarkan solusi dan kemudian kita harap akan ada transformasi. Rupa-rupanya untuk pengetahuan anda, bagi anda yang mungkin tahu, alhamdulillah kita akan memperkukuhkan lagi. Bagi anda yang mungkin belum dapat tahu lagi, kita nak beritahu bahawa kalau anda menghadapi masalah dalam memulakan perniagaan ataupun meneruskan perniagaan atau mempertingkatkan keupayaan perniagaan, anda jangan risau. Kerana SME Corp menyediakan satu platform dinamakan My Assist. Anda boleh hanya masuk Google, carilah SME Corp, carilah My Assist. Apakah itu My Assist? My Assist adalah satu portal merupakan inisiatif SME Corp untuk membantu PMKS menyelesaikan masalah dan isu-isu berkaitan dengan perniagaan melalui penyediaan maklumat, penyediaan khidmat nasihat dan sebagainya. Jadi dia ada pusat maklumat di situ, dia ada khidmat nasihat di situ. Artinya anda boleh meminta pandangan kerana dia sediakan anda kaunselor perniagaan, pakar industri dan agensi berkaitan untuk membantu anda. Dan kalau anda nak tahu, dia juga adalah satu platform dalam talian online dan offline, luar talian juga, dan tertumpu kepada khidmat kaunselor perniagaan. Sesi dinamakan padanan perniagaan ataupun business matching dengan syarikat berkaitan dengan kerajaan ataupun GLC. Jadi dia boleh membantu anda bagaimana dia boleh padankan anda dengan GLC yang bagaimana, atau dengan pasaran yang mana, atau dengan syarikat-syarikat luar negara ataupun dalam negara yang mana. Dan ini disediakan untuk anda. Dan di sini juga adalah tempat ataupun platform untuk anda menyampaikan maklum balas anda. Kalau ada benda-benda yang anda ingin tambah nilai, tak mengerti, tak faham atau perlu penjelasan lagi, inilah tempatnya untuk anda singgah. Jadi jangan lupa untuk anda pergi ke My Assist, myassist-sme.gov.my untuk anda tahu lebih lanjut lagi. Jadi jangan risau-risau. Jadi kalau anda sudah ada perniagaan, nak meneruskan lagi perniagaan, dah kenal apa masalah anda, ada solusinya, tanyakan kepada mereka di dalam My Assist untuk membantu anda. InsyaAllah akan berlakunya satu transformasi nanti. Baik, sebagai rumusan, kita nak bertanyakan kepada duanya. Saya beri peluang untuk mereka yang sedang bersedia untuk makan kari kepala ikan dahulu untuk memulakan. Dan kena kita sampailah kepada orang yang ada di Ipoh untuk menyampaikan pula rumusannya. Baik, silakan Tuan Faisal untuk menceritakan rumusan anda, apa yang anda boleh berikan petua sebagai satu rumusan kepada penonton kita, khususnya pemilik-pemilik PMKS. Ya, ada beberapa lah perkara ataupun peringatan ataupun nasihat yang saya nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dan kepada diri saya juga sebagai usahawan. Nombor satu, usaha dalam perniagaan ni something yang pada saya mulia lah. Kerana seperti mana yang kita tahu sebagai orang Islam, 9/10 punca rezeki daripada berniaga. So semenjak saya melaksanakan perniagaan saya sendiri ini, setelah beberapa tahun, sebelum ni saya bekerja dengan GLC dan mendapat gaji yang sangat-sangat lumayan, alhamdulillah. Tapi tidak ada kepuasan di situ. Jadi saya berkecimpung dalam perniagaan teknologi ini sebab saya passionate terhadap perniagaan. Untuk pendekkan cerita, kebaikan yang saya dapat di sini ialah kita dapat menyelesaikan masalah orang. Itu adalah something yang sangat-sangat saya gemar lah. Tapi dalam nak menyelesaikan masalah tu, kita kena menjadi seorang yang punya ilmu pengetahuan. Jadi sebagai usahawan, saya ingin menyarankan supaya tuan-tuan dan perempuan jangan berhenti belajar, especially benda-benda yang baru. Dan jika rasa risau ataupun takut, sebab nak belajar ni kena gunakan bahasa Inggeris dan agak kompleks, itu satu mentaliti yang menyebabkan anda tidak boleh pergi lebih jauh dari sini lah. Jadi kena teruskan sentiasa mempelajari benda-benda yang baru, especially dalam bidang digital ni. Tak susah tuan-tuan dan puan, sangat mudah sebenarnya. Asalkan kita buka hati kita dan minda untuk pelajari dan bertanya kepada rakan-rakan yang memang di dalam bidang itu, saya rasa tuan-tuan akan mendapat khidmat nasihat yang betul lah. Seperti platform yang disediakan oleh pihak SME Corp ni kan, satu yang saya rasa sangat bagus lah. One stop center untuk usahawan di luar sana, bagaimana mendapat pendedahan berdasarkan program ini. Nombor yang last kali saya nak cerita saya ialah jangan sekali-kali berputus asa tuan-tuan perempuan, sebab
rezeki ni datang dari Allah. Kita tidak payah risau bagaimana rezeki daripada perniagaan kita akan datang. Kita hanya fikir apakah manfaat yang boleh kita berikan kepada pelanggan kita terhadap servis yang kita laksanakan. InsyaAllah perkara duit ni akan datang secara automatik. Itu yang something yang saya pelajari lah. Something yang saya ingin share kepada tuan-tuan dan puan dan teruskanlah berniaga, dan saya doakan kepada tuan-tuan dan puan semua untuk berjaya dalam bidang ini. Dan saya rasa sebelum saya undur diri, tak terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, dan kalau saya ada salah dan silap terhadap apa yang saya sampaikan tadi, saya ni manusia biasa saja. Semua yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada saya. Jadi selamat maju jaya tuan-tuan dan puan, dan terima kasih pihak SME Corp dan Nizal dan tim kerana menjemput saya dalam segmen. Jemput lagi lah lain kali kalau ada. Saya berminat untuk lebih berkecimpung dalam ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Kami menantikan juga hidangan kari kepala ikan anda itu apapun. Terima kasih. Maaf saya dan batin juga. Baik. Seterusnya, Majid, rumusan daripada anda. Tak dengar, Jeb. Untuk usahawan yang ingin berlumba, PMKS yang berlumba di media digital ini, senjata utama ataupun vehikel utama yang anda perlu ada adalah ilmu. Sebab ilmu itu penting dalam untuk bersaing dengan usahawan yang lain di dalam platform digital. Tak kira dalam bidang pemasaran, dalam bidang branding. So ilmu tu penting. Kalau boleh capai secepat mungkin maklumat tentang MyAssist. Di situ banyak maklumat yang boleh menyelesaikan masalah anda. Sebab masalah anda adalah untuk berdaya saing, dan itu yang paling utama. So ilmu akan menjadi senjata utama. Your car to your client's heart. Hero anda lah. So anda perlu memperkasakan ilmu, dan ilmu ini perlu dilabur. Labur bukan dengan duit, labur dengan masa. Masa ni yang penting. Buat mereka yang duduk daripada pukul 11 tadi, mereka sedikit sebanyak menimba ilmu. Ilmu yang SME Corp kongsikan kepada anda. So anda perlu melabur masa untuk lebih berdaya saing di media digital. Dan paling akhirlah saya cakap, gunakan formula, saya selalu gunakan formula MST dalam perniagaan. Sebab dalam perniagaan, setiap produk atau servis yang kita jual adalah produk yang menyelesaikan masalah. Dan kita sebagai product owner, kita menyediakan solusi untuk hero kita. Dan apabila produk kita dicuba, servis kita dicuba oleh hero, pastikan berlakunya transformasi. Ini merupakan orang kata teknik atau rahsia branding untuk setiap usahawan. Kalau kita tengok video SME tadi pun kita nampak mereka bercerita tentang masalah, mereka bercerita tentang solusi yang SME sediakan, dan mereka bercerita tentang transformasi yang berlaku. Dalam bidang digital atau branding ini atau marketing dalam dunia digital ini, anda perlu menyelesaikan masalah. Anda perlu menyediakan solusi dan anda perlu melakukan transformasi. Jika transformasi berlaku, maka ramai lagi yang akan datang membeli produk anda. Dan saya ucapkan terima kasih kepada SME Corp dan Abad Nizal dan Co kerana menjadi peluang, kerana memberi peluang kepada saya untuk berbicara, berkongsi selama 1 jam tentang ilmu-ilmu yang ada untuk usahawan gunakan dalam berdaya saing di bidang digital. Kalau ada persoalan boleh tujukan kepada Abang Nizal, insya-Allah saya jawab. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kedua-duanya, Tuan Faisal dan juga Majid, kerana sudi bersama kita. Jadi saudara, pisau dan mentimun di tangan anda. Di tengah-tengah globalisasi, di tengah-tengah kemajuan teknologi, di tengah-tengah selepas berlakunya pasca pandemik ini, PKS mesti menerima hakikat dan malah kena memanfaatkan sepenuhnya teknologi digital ini. Dunia digital sudah begitu luas, tetapi soalnya ialah macam mana kita bijaksana menggunakan platform itu. Jadi
Kalau mahu berjaya, maka anda kena tahu bagaimana. Bila nak tahu bagaimana, carilah maklumat mengenainya atau mendapatkan bimbingan atau nasihat daripada orang yang tahu. Umpama dengan MyAxis dan juga dengan webinar-webinar seperti ini yang boleh meningkatkan lagi kefahaman anda tentang penggunaan teknologi dan digital ini. Kita ucapkan terima kasih kepada semua, khususnya kepada yang turut bersama kita tadi, Saudara Faizal dan juga Saudara Majab, dan kepada anda yang telah mengutarakan soalan-soalan. Maaf kalau banyak soalan yang ada, tapi kami cuma dapat memilihkan sedikit. Tapi insya-Allah akan ada lagi webinar-webinar akan datang, dan silalah, singgah-singgahlah, bertandanglah ke platform yang disediakan oleh SME Corp ini untuk anda. Baik, hingga kita berjumpa lagi. Salam bahagia. Selamat Hari Raya sekali lagi. Maaf zahir dan batin kepada semua dalam SME Corp dan juga kepada semua yang turut terlibat dalam penyiaran webinar ini. Jadi, hingga berjumpa lagi. Salam hormat dari saya, Rizal Muhammad. Assalamualaikum.